السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tim Suara Sunnah dan juga Puru Media Tajdid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, sahabat, sahabiyah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada malam ni kita sambung pengajian surah tafsir surah Yasin pada ayat 24 hinggalah ayat yang ke-25. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maksudnya ialah inni, sesungguhnya aku ini idzal lafi dhalalin mubin. Kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Bila kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, perkataan lafi dengan fi dia lain, maksud dia lain. Inni idzal lafi, dia dalam kat depan tu, idzal lafi dhalalim mubin, untuk menggambarkan kepada kita bahawa orang yang berada dalam kesesatan itu, keadaan dia berbeza. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Sidang hadir mukminin, sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, ada beberapa riwayat dan para ulama memberikan pelbagai pendapat tentang siapa dia ni. Baik, dalam pengajian kita yang lalu kita ada sebut bahawa salah satu pendapat di kalangan para ulama menyebut bahawa nama dia Habib An-Najjar. Habib ini, tuan-tuan, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Quran ini Allah Taala tidak menyebut siapa orang ni, siapa nama dia, sebagaimana kisah Bal'am bin Ba'ura dan sebagainya. Cuma datang riwayat-riwayat kemudian, termasuk riwayat Israiliyat dan sebagainya, yang mencadangkan, yang menyatakan orang tu siapa dia. Tapi dalam ayat ini tidak dinyatakan siapa dia. Baik. Dia kata inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Bila ada perkataan lafi dhalalim mubin, dia bukan sahaja berada dalam kesesatan yang nyata tu, duduk dalam kesesatan itu semata-mata, tapi dia berada dalam kesesatan itu, dia berada dalam kelemasan, kan? Dia berada dalam keadaan yang teruk, sukar untuk
sukar untuk keluar daripada keadaan-keadaan yang seperti itu. Kemudian dia kata bahawa keadaan itu berlaku kalau berlaku syirik. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu dia berada dalam kesesatan yang nyata. Syirik ni kita dalam pengajian kita yang lalu kita telah cerita tentang asal usul dia. Di mana para ulama termasuk dalam pengajian tafsir Imam Ibn Katsir dinyatakan tentang asal usul berlakunya syirik. Dan benda syirik ini dia bermula dengan kaitannya dengan orang yang soleh. Kaitannya dengan orang yang soleh, kaitan dengan orang yang baik. Maknanya kesesatan itu dia bermula dengan perkara yang baik. Tapi perkara yang baik itu diambil dengan cara yang salah. Kan? Diambil dengan cara yang salah. Kalau kita lihat umpamanya, kenapa dikaitkan dengan orang yang soleh? Kerana masyarakat telah menerima orang yang soleh itu dengan cara yang salah. Baik. Siapa dia orang yang soleh? Orang yang soleh ialah orang yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Apa sifat yang baik? Iaitu dia menunaikan segala hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia, sesama manusia. Dan dia mengelak daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Maknanya orang yang soleh ni orang yang baik. Dan siapa dia yang paling soleh? Yang paling soleh adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Macam mana pula tuan-tuan, tiba-tiba orang yang soleh dan terbaik di kalangan orang yang soleh, para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, tiba-tiba berlaku syirik. Sedangkan sepatutnya, bila kita kata orang yang soleh, the best kan, orang yang terbaik di kalangan orang yang soleh, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia takkan berlaku benda yang sesat. Sepatutnya. Tapi rupa-rupanya kesesatan tu dia ada kaitan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi kaitan itu bukannya salah Nabi, bukannya salah Rasul, tapi salah masyarakat dalam menanggapi, dalam menerima dan dalam melayani Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ni punca dia yang menyebabkan berlaku kesesatan. Tuan-tuan, kita di kalangan adik-beradik biasa bergaduh tak? Biasa kan? Adik-beradik bergaduh, mak dengan ayah bergaduh dengan anak, tok dengan nenek bergaduh dengan cucu. Biasa. Orang kampung sama orang kampung bergaduh. Itu benda yang biasa. Puncanya apa? Salah satunya kerana berebut kasih sayang. Salah satunya punca dia kerana berebut kasih sayang. Mak layan lebih sikit anak hak seorang ni, anak lain dengki dah. Bukan punca dia benda yang salah, punca dia benda yang betul, benda yang baik, kasih sayang. Tapi bila datang setan tuan-tuan, bila datang benda jahat, datang dengki, datang sifat mazmumah, sifat yang buruk, hancur satu institusi keluarga. Sebab apa? Sebab kerana si adik atau si abang ni, dia tengok mak dia layan adik dia ataupun abang dia lebih sikit daripada dia. Tuan-tuan biasa tengok adik-beradik bergaduh pasal apa? Sebab mak dengan ayah suka pergi tidur rumah adik dia hak seorang tu. Bila datang rumah kita, datang sekejap, tak tidur pun. Tapi pergi rumah adik hak seorang tu, mak boleh siap tidur seminggu lagi rumah kawan tu. Bergaduh pula. Pasal apa? Sebab berebut kasih sayang. Padahal dah tua belaka dah, anak-anak ni dah tua belaka, dah beruban dah. Tapi sebab berebut kasih sayang. Saya teringat tuan-tuan, satu orang yang saya kenal. Bila saya tanya dia, apa perasaan dia bila mak dengan ayah dia kalau pergi Kuala Lumpur mesti tidur rumah adik hak perempuan tu. Mak dengan ayah tak mau tidur rumah anak-anak dia hak lelaki ni, tak mau tidur. Saya tanya satu orang. Sebab duk cakap ni, dia duk cerita bahawa mak dengan ayah dia kalau pergi Kuala Lumpur mesti tidur rumah adik hak perempuan tu. Sedangkan di Kuala Lumpur ada 2-3 orang lagi adik-beradik hak lelaki, tapi mak dia tak mau tidur rumah
Tidur rumah anak dia hak lelaki. Dia nak tidur rumah anak dia hak perempuan. Saya tanya kawan ni, apa perasaan dia? Dia kata, bagi dia, hak mana yang mak dia suka, hak tu dia suka. Hak mana mak dia suka, hak tu dia suka. Tuan-tuan nampak tak? Sifat mahmudah. Sifat yang terpuji. Bukan kata dengki. Apa ni mak ni? Rumah saya tak pernah nak tidur, duk tidur rumah adik je. Contohnya. Orang, bila dia ada sifat mahmudah, tuan-tuan, kok mana pun, bila syaitan datang, dia boleh tempis. Dia boleh tepis. Pasal apa? Sebab dalam diri dia sifat mahmudah. Sifat yang terpuji. Apa yang mak dia suka, apa yang ayah dia suka, hak itulah hak dia suka. Walaupun mak tak mau tidur rumah saya pun tak apa. Asalkan mak suka. Kalau mak suka tidur rumah adik hak perempuan tu sebulan, tak apalah sebulan pun tak tidur rumah saya. Asalkan mak suka. Asalkan mak selesa. Ni tuan-tuan. Orang yang mementingkan keredaan Allah Ta'ala. Orang yang mementingkan keselesaan dan kegembiraan ibu dan ayah dia. Dan dia meletakkan kat tepi kepentingan peribadi dia. Sifat ananiyah, sifat individualistik tu tidak ada dalam diri dia. Maka susah bagi syaitan untuk masukkan jarum. Jadi kita kena pergi kok tu, tuan-tuan. Balik pada cerita kita ini, tuan-tuan. Maka sikap manusia ni kepada orang yang saleh, terutamanya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, menjadi punca kepada berlakunya syirik. Menjadi punca kepada berlakunya berhala, adanya berhala. Padahal sepatutnya dengan adanya nabi, dengan adanya rasul, semua manusia mesti mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi berbeza. Manusia ni sikap dia berbeza. Maka para ulama menyenaraikan 3 keadaan yang kebiasaannya manusia mempunyai sifat yang berbeza, sikap yang berbeza terhadap orang-orang yang baik. Orang yang baik ni, masyarakat, dia ada 3 sikap yang berbeza. Yang pertamanya, iaitu sikap sebagaimana yang diajarkan oleh syarak. Syarak ajar macam mana, maka macam itulah kita layan alim ulama, kita layan orang-orang yang saleh. Apa dia? Iaitu syarak mengajar pada kita, kalau dengan orang yang baik ni, kita ikut benda-benda baik hak dia buat. Kan? Hak mana ajaran dia yang bagus, kita follow, kita ikut. Kita cinta kat dia, kita sayang kat dia, kita hormat dia, kita taat kepada ajaran-ajaran perintah dia yang bagus. Kalau orang cuba memalukan orang yang baik, kitalah yang akan mempertahankan orang-orang yang baik ni. Kita yang akan bela dia. Kan? Dan banyak lagi lah benda-benda yang syarak ajarkan kepada kita. Termasuk sikap kita kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita kena sayang kepada Rasul, kita kena kasih kepada mereka, kena hormat kepada mereka, malah mesti mempertahankan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada segala bentuk penghinaan. Tak boleh sesiapa pun menghina Rasul. Tak boleh. Sama ada Nabi kita, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam ke Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan sebagainya, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Kita takkan sekali-kali membiarkan sesiapa sahaja menghina orang-orang yang soleh. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, manusia ni dia berlebihan dalam berbuat baik kepada orang yang soleh. Dia berlebihan. Hak ni punca kepada berlakunya syirik. Punca berlakunya syirik. Mempunyai sifat yang berlebihan, sikap yang berlebihan kepada orang yang soleh, kepada orang yang baik. Kita ni dengan orang yang baik ni, tuan-tuan, kita memang kena buat baik. Tapi buat baik kepada orang yang baik jangan melampau-lampau. Dia mati, tiba-tiba kita pergi sapu ambil berkat daripada kubur dia dengan menganggap batu nisan dia ke tanah kubur dan sebagainya. Kita buat sesuatu yang dilarang dalam agama. Sedangkan kita berbuat demikian kerana kita sangat sayang kepada dia. Tapi kerana melampau sayang kita tadi, menyebabkan berlakunya syirik. Ini bahaya. Ini bahaya, tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, iaitu sifat suka menghina para alim ulama, orang-orang yang saleh. Yang ketiga ni pun perkara yang dilarang dalam agama.
Kalau sebut tok lebay, maka dia akan sebut dengan gelaran-gelaran yang menghina. Kan? Sebut alim ulama, dia akan sebut dengan cara yang menghina, dengan cara yang mengejek, dengan cara mentertawakan dan sebagainya. Ini jarum halus yang masuk dalam masyarakat, yang kita kena berhati-hati dengan benda yang macam ni. Kok mana pun tuan-tuan, kita kena didik anak kita, generasi kita supaya hormat kepada para alim ulama, kan, kepada orang yang lebih berilmu daripada kita, kepada orang yang lebih faham tentang agama, tuan-tuan sekalian. Baik. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana dalam agama syirik ini antaranya kerana manusia terlalu memuji dan memuja kan para nabi mereka, termasuk Nabi Isa alaihi salam yang orang Kristian kata Jesus Christ. Kan? Adakah mereka menghina Jesus? Bagi mereka tidak menghina Jesus. Bagi mereka mengagungkan Jesus. Mereka sangat sayang kepada Jesus, sangat hormat kepada Jesus. Tapi cara mereka mengangkat kedudukan nabi itu sehingga mencapai tahap setaraf dengan Tuhan, maka itu yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin mukminin, pada masa yang sama ada manusia yang mana suka mencela para ulama. Kan? Hak tadi dia melampau-lampau dalam mengangkat nabi-nabi ni. Ada satu kelompok pula ni pantang, tuan-tuan, pantang para ulama buat silap, itulah yang dijadikan sebagai bahan ketawa. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, kek lagi dia duk perli kawan ni, duk perli kawan ni, padahal kan orang hak dia perli tu orang yang alim dalam agama. Ini satu petanda yang buruk dalam masyarakat. Apabila orang-orang awam tidak lagi meletakkan penghormatannya sebaik-baiknya kepada para alim ulama. Tuan-tuan, kita mesti faham bahawa alim ulama ni manusia biasa. Bila dia manusia biasa, dia ada kesalahan. Malah bila kita bercakap dalam tajuk yang kita belajar sebelum ni, saya dah cerita kepada tuan-tuan bahawa para ulama sendiri membuat kesimpulan bahawa nabi dan rasul pun walaupun mereka maksum, tapi mereka tetap melakukan kesilapan dan kesalahan. Maksum dengan maksud terpelihara daripada dosa besar. Kesilapan kecil, dosa kecil dilakukan oleh Nabi, tapi ditegur dan diperbetulkan oleh Allah Ta'ala pada waktu yang singkat. Kalau Nabi dan Rasul pun boleh melakukan kesalahan dan kesilapan, apatah lagi manusia biasa seperti para alim ulama. Tapi jangan kita bercakap tajuk ni dengan nada mengejek. Kita kata, alah Tok Guru pun bukannya betul semua. Kita cakap lagu tu. Nada tu. Kan? Intonasi tu. Intonasi mengejek, memperlekeh. Ini bahaya. Ini bahaya. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Sebabnya ialah para ulama pun, antara mereka pun saling mengkritik antara satu sama lain. Hak ni si A tak setuju dengan si B, si B tak setuju dengan si A, tapi mereka tidak menyatakan bahawa ulama itu sebagai jahat. Dia tak kata gitu. Dan dia tidak menggunakan istilah yang boleh menyinggung perasaan, yang kalau bahasa kita istilah mengejek. Tak ada istilah. Istilah orang muda apa? Troll. Troll ni macam-macam dia buat. Gambarnya, dia buat videonya, macam-macam sekarang ni. Troll ni tuan-tuan, kalau tersilap sekali-sekala bolehlah kita kata. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, kita mungkin tersilap. Tapi kalau troll ni kerja kita setiap hari, ini satu benda yang pelik. Satu benda yang pelik. Tuan-tuan, kita ambil contoh. Di kalangan para ulama ada beberapa nama besar dalam bidang ilmu yang dianggap sebagai melakukan kesilapan, yang dianggap sebagai melakukan kesilapan dalam masalah takwil, dalam beberapa isu dalam akidah dan sebagainya. Para ulama kata beberapa nama ni dia silap. Tapi walaupun mereka kata beberapa nama ni silap dalam masalah takwil dan dalam masalah beberapa isu dalam bab akidah, tetapi mereka tetap memuji dan memberi sanjungan kepada nama-nama tersebut. Contohnya Al-Baihaqi.
dikritik keras. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga dikritik keras, termasuk Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala juga dikritik keras. Ini disebut oleh Az-Zahabi dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok, apabila sebut nama ni, bagaimana Imam Az-Zahabi sebut dengan istilah-istilah yang menunjukkan bahawa Az-Zahabi tetap menghormati dia. Kita tengok nama Al-Baihaqi. Bila Az-Zahabi sebut Al-Baihaqi, dia kata apa? Imam Al-Baihaqi ni siapa dia? Walaupun dia kritik, tapi dia kata apa? Dia kata Al-Baihaqi ni seorang penghafal hadis. Dia ni sangat tinggi ilmu dia. Pendirian dia tetap. Dia seorang pakar dalam bidang hukum dan dia ulama bagi umat Islam. Kalau kita tak setuju dengan satu orang tok guru, kita tak setuju dengan satu orang alim, cuba tuan-tuan tengok status dia dalam Facebook. Ada hak jenis pandai beza, tak setuju satu hal, hormat tetap hormat. Tapi hak ada satu golongan ni tuan-tuan, dia tak setuju satu benda, habis satu tubuh orang tu dia kata. Ini masalah. Kita kena beza tuan-tuan. Kita tak setuju, hanya satu pendapat dia je kita tak setuju. Tapi sumbangan dia dalam agama, tu kita iktiraf. Kita kena ada sikap yang macam tu tuan-tuan. Kena ada sikap yang macam tu. Dalam negara kita ni tuan-tuan, apa benda yang kita tidak berbeza pendapat? Semua benda kita berbeza pendapat. Bab politik kita berbeza pendapat. Dalam bab hukum fiqh kita berbeza pendapat. Dalam bab tasawuf kita berbeza pendapat. Ada setengah orang tak boleh dengar nama tasawuf. Oh, tak boleh tasawuf ni. Kan? Bagi dia sesat belaka-laka tasawuf ni. Masalah. Kan? Tasawuf bukan sesat semua. Ada bahagian hak betul, ada bahagian yang tak betul. Sama dengan hadis. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada hadis palsu, dia lagu tu lah. Jadi kita kena beza. Kita tak boleh semua benda kita nak rangkum sebagai sesat belaka. Tak boleh. Kan? Kita kena bersikap adil dalam kita menghukum satu-satu benda. Satu orang ni kita tak setuju, bab tu cukup lah. Jangan sampai semua benda kita nak rangkum seolah-olah dia ni manusia paling jahat di abad ni. Kita tak boleh, kita tak setuju dengan dia. Inilah Fir'aun di kurun ini. Kita perangai kita lagu tu. Tak boleh. Baik. Az-Zahabi kata apa tuan-tuan? Walaupun Al-Baihaqi ni, kritik terhadap Al-Baihaqi ni keras, tetapi Az-Zahabi bila sebut nama Al-Baihaqi, dia kata apa? Al-Baihaqi ni orang yang mana dia ada ilmu dia tu diberkati. Dia kata ilmu yang diberkati. Dan tulisan-tulisan Al-Baihaqi ialah tulisan-tulisan yang mempunyai banyak manfaat. Dia kata. Dan dia kata bahawa Al-Baihaqi menyusun As-Sunan Al-Kubra ni tuan-tuan. Dia kata 10 juzuk 10 jilid, dia kata, dan tidak ada seorang pun yang boleh menandingi kehebatan Al-Baihaqi dalam menyusun kitab As-Sunan. Tengok. Kan? Maknanya kalau kita tak setuju satu benda, tapi bila bab kelebihannya kita puji. Ini sikap yang betul apabila kita bercakap tentang orang yang alim, tentang orang yang baik. Kita jangan sampai menidakkan semua keburukan dia. Sama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni tuan-tuan, begitu juga ada kritikan terhadap Al-Imam An-Nawawi dalam masalah takwil sebagai contoh. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiah wal Ifta, termasuk fatwa daripada bin Bas sendiri pun, dan juga beberapa fatwa yang lain yang mengkritik beberapa pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai ada orang yang kata bahawa Imam Nawawi ni dia tidak berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah sampai ke tahap tu. Kritikan terhadap Imam Nawawi. Tapi tuan-tuan tengok Az-Zahabi kata apa? Az-Zahabi kata bahawa An-Nawawi ni dia seorang imam. Kan? Seorang imam bagi umat Islam, penghafal hadis yang hebat. Dia kata teladan bagi umat, guru bagi umat Islam, dan dia penghulu ketua kepada para wali. Tengok. Dia bukan kata tak boleh pakai Imam Nawawi, tak. Hanya satu bab, satu tajuk yang tertentu sahaja yang tak setuju.
Hak lain, kita respect dia. Kita hormat dia. Itu contoh. Dan dia kata bahawa An-Nawawi adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam berpegang teguh kepada agama. Kan? Seorang yang sangat wara' sampai benda hak kecil yang sering dianggap sebagai remeh-temeh oleh orang ramai pun dia berhati-hati. Benda yang manusia anggap benda itu remeh, kecil, tapi dia sangat berhati-hati. Dan dia adalah seorang yang ahli dalam pelbagai cabang ilmu hadis. Dan dia sangat mengetahui untuk membezakan mana satu hadis yang sahih, mana satu hadis yang dhaif dan sebagainya. Dan dia seorang tokoh yang hebat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita kena belajar benda macam ni tuan-tuan. Kan, kita kena belajar benda yang macam ni. Bila kita bercakap tentang satu orang, kita tak setuju dengan dia, hanya tajuk tu sahaja. Hak lain kita terima. Kan? Sama juga bila kita bercakap tentang satu tajuk. Oh, bab ni kita tak setuju, tapi bab lain kita terima. Kitab, buku sebagai contoh. Dalam buku tuan-tuan, 200 muka surat sebagai contoh. Ada 5 lai, 6 lai hak silap. Tapi hak lain tu, selebih tu, 180 muka surat lain, semua elok. Tak ada manusia yang boleh menghasilkan buku yang perfect 100%. Tak ada. Nak tanya sini, siapa pernah masuk sekolah? Rasa semua masuk sekolah kan? Tentu semua masuk sekolah kan? Siapa kat sini daripada start first day dia sekolah sampai habis dia sekolah, markah dia tak pernah kurang daripada 100%. 100 je. Start daripada darjah 1 sampai darjah 6. Start daripada form 1 sampai form 5, form 6. Matrik masuk universiti, semua 100. Tak pernah kurang satu markah. Tak ada. Semua orang dapat 90, ada yang dapat 80, ada dapat 50. Tu tak kira dapat D lagi. Tu tak kira hak repeat paper lagi. Tapi keluar-keluar jadi orang alim. Kan? Walaupun orang tahu masa dia mengaji dulu, aku lagi tinggi markah daripada dia. Kan? Tapi bila dia keluar, dia pegang jawatan-jawatan yang tertentu, dia lebih hebat daripada kita. Walaupun masa mengaji dulu, kita lebih hebat daripada dia. Pasal apa tuan-tuan? Kerana manusia ni, dia ada lebih dan dia ada kurang. Ada orang lebih masa mengaji, ada orang dia lebih masa bekerja. Itulah manusia. Maka dengan sebab itu, sidang hadirin mukminin, kita dengan manusia ni, kita kena ambil sikap secara adil. Supaya kita tidak terbabas. Supaya kita tidak terbabas. Terlalu memuliakan pun jangan, terlalu menghina orang pun tak boleh. Hendaklah kita bersifat adil dalam perkara-perkara yang seperti ini. Sidang hadirin mukminin, ayat yang kita baca tadi juga menyebut tentang syirik. Macam mana asal usul syirik dan punca faktor yang menyebabkan manusia ni syirik. Maka pada masa yang sama, manusia ni sesat selain daripada syirik yang kita sebut dengan syirik yang berpunca daripada orang yang soleh tadi. Antara satu laginya ialah istilah yang dipanggil sebagai istighatsah dan tawassul. Yang ni yang kita selalu sebut. Tadi, yang kedua yang kita sebut tadi, syirik dengan sebab kita mengambil berkat daripada orang yang soleh dengan cara yang tidak betul. Berkat orang yang soleh, tuan-tuan, macam mana? Contohnya ialah ilmu dia. Yang tu betul. Yang tu betul. Orang yang soleh, orang yang alim, keberkatan dia ada kat mana? Ilmu dia, akhlak dia. Tapi kalau tuan-tuan ambil baju dia dengan menganggap itu ada keberkatan dan tuan-tuan celup air dalam baldi, minum air dalam baldi sebab keberkatan yang tuan-tuan percaya, hak tu membawa pada syirik. Yang tu bawa pada syirik. Saya baru balik umrah. Ni yang fashion nipis ni. Duk tengok dekat Kaabah tuan-tuan. Daripada dulu kita mula-mula pergi ke Mekah, siapa yang pernah pergi ke Mekah dia tahu. Daripada mula-mula kita pergi dah 20, 30, 40 tahun yang lalu sampai sekarang duk ada lagi perangai orang hak tak berapa nak betul ni. Polis duk hambat, duk halau ni, tapi duk buat juga. Saya tengok satu makcik, kalau tengok kulit dia, pakaian dia tu rasa macam India kot. Rasa macam India, Pakistan, Bangladesh kot, macam itulah.
Polis duk halau ni. Duk halau geng-geng dia ni. Dia orang duk buat apa tuan-tuan? Duk kat dinding Kaabah tu, duk tulis apa benda tak tahu. Dengan jari dia duk tulis. Saya duk teringat, saya duk kata kat kawan saya teringat zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau bergaduh dengan kawan, tulis siap-siap. Alif, lam, ha. Berani tak berani? Zaman kita kecil dulu. Sampai hari ni tuan-tuan, manusia duk buat benda-benda karut di sisi Kaabah. Sifat dia tu tuan-tuan, sikap dia kepada Kaabah tu asalnya betul, bukan salah. Dia sangat menghormati Kaabah, rumah Allah Ta'ala, betul. Tapi sifat dia hak sesat, dia silap tu, dia keliru tadi, itu dia silap. Yang tu dia silap. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar kepada kita untuk berbuat demikian. Apa lagi syirik tuan-tuan? Penyebab yang menyebabkan manusia jadi syirik, antaranya bila nak kahwin. Ni siapa belum kahwin lagi? Atau dah kahwin, nak kahwin lagi? Kahwin, pilih hari-hari tertentu yang dianggap sebagai berkat tanpa ada dalil yang betul. Ni zaman sekarang ni semua ni nombor ni dia ikut. Nombor dia tengok sangat. Hantaran berapa? RM8,888.88. Tu. Nak tanya tuan-tuan, sebab apa pilih nombor 8? Ong. Boleh tak kita buat RM4,444.44. Try buat tengok. Kok lah tak dan akad nikah mati terus. Mati. Tak berani tu, nombor 4 tak berani. Cuba tuan-tuan tengok. Dalam media, artis lah, orang kaya, macam-macam. Nombor 8 tu memang famous, nombor 8. 8,000 ke, 18,000 ke, bergantung pada orang kaya tak kaya lah. Tuan-tuan dulu kahwin berapa hantaran? Rahsia kan? Tu tak kira lagi hak pinjangan bini, tak kira lagi. Sampai sekarang anak dah 4 tak bayar lagi. Tu tak kira lagi tu. Orang Melayu tuan-tuan, orang Islam kita boleh dengan angka 8. Hak ni kita tak faham. Takut dengan nombor 4. Satu hari saya beli kereta, bukan kereta sekarang, kereta lama lah. Pergi dekat JPJ, tanya kat JPJ, nombor cantik ada nombor cantik? JPJ kata ada, tapi Cina tak suka, dia kata. Saya Melayu, saya kata. Saya bukan Cina. Tak apalah, kalau abang kata gitu, dia pun tunjuk nombor 4 semua. 14 lah, macam-macam, semua 4. Saya tengok satu nombor tu 4 kali 4. 4. Saya kata nak ni, betul ke abang nak nombor 4 ni? 4 ni. Betul. Tapi dia kata Cina tak mau ni. Saya kata tak apalah bang, saya bukan Cina. Dia kata tak lah, lagi nak jual kereta susah lah. Tak apa, saya nak pakai sampai kereta rosak, saya kata. Belilah nombor tu, 210 lah masa tu. Saya tak ingat lah, 200 lebih lah. Kan? Kena bayar 200. Nombor 44. Bawa kereta tu, pergi pejabat, jumpa dengan satu lawyer Cina. Lawyer Cina ni kata kat saya, you punya nombor cantik ya. Cina ni kata kat saya. Saya pun confused. JPJ tadi kata nombor Cina tak suka. Ni Cina ni kata nombor cantik. Ni siapa Cina ni? JPJ tu Cina ke Cina depan aku ni Cina? Saya pun tengok kat Cina ni, lawyer Cina ni. Saya kata, betul ke you suka nak nombor 4 ni? Betul, nombor 4 cantik dia kata. Tapi Cina tak suka. Saya kata kat dia, Cina tak suka. Siapa cakap? Dia kata, siapa cakap Cina tak suka? Saya kata, itu JPJ kata nombor 4 Cina tak suka. Itu Cina main judi, dia kata. Dia kata Cina main judi. Cina main judi memang tak suka nombor 4. Dia kata lah, saya tak tahu. Saya kata, biar betul. Dia kata, you tak percaya. Dia pun tunjuk kat saya satu Cina lain, lawyer juga, yang kereta dia nombor 4 kali 4. Dia kata sebab orang judi ni bagi dia 4 tu sial. 4 ni memang celaka lah. 4 ni tuan-tuan, benda hak karut inilah, benda yang karut inilah yang duk berlaku dekat orang Islam sekarang.
Kalau tuan-tuan tengok nombor 8 sebab nampak 8 tu cantik, tak apalah. Yang tu tak jadi kesalahan. Tapi kalau tuan-tuan naik kereta nombor 4, tuan-tuan rasa sikit lagi accident, tu jaga. Ni aku naik kereta Ustaz jalan ni nombor 4 lagi accident sikit lagi. Yang ni sudah ada perasaan yang tidak baik. Sebab tu tuan-tuan tengok setengah-setengah rumah tak ada nombor 4. Nombor 13 ke nombor yang seumpamanya kan, tak ada. Sebab bagi developer yang tertentu ada kesialan, nak jual rumah susah, lift kan, lift. Setengah-setengah lift cuba tuan-tuan tengok. Jadi ini antara perkara yang kita orang Islam kena jaga. Supaya kita tak terikut, kita tidak terpengaruh dengan benda-benda yang boleh menyebabkan syirik. Kemudian apa lagi tuan-tuan sekalian yang membawa kepada kesesatan tadi, iaitu benda-benda bid'ah. Kan? Benda-benda bid'ah. Bila benda bid'ah tuan-tuan, kita jangan duk pandai-pandai buat. Makan ubat. Kan? Makan ubat. Bismillah. Setengah orang dia selawat. Tuan-tuan nak tambah selawat ke, nak tambah apa? Tengok cara Nabi. Kan? Kalau Nabi dia bismillah, kita bismillah. Kita jangan memandai-mandai menambah dengan bacaan-bacaan lain. Jangan memandai-mandai menambah-nambah dan dengan menganggap itu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Tak boleh. Contoh, kita bersin. Hacum. Sebut apa? Orang polis sebut apa? Excuse me. Kan? Padan dengan gelaran Tan Sri. Kan? Bawa kereta mewah. Duduk belakang. Driver bawa. Kalau sebut Alhamdulillah, tak nampak hebat. Tak. Kita Alhamdulillah. Kita Tan Sri ke, kita orang kampung ke, Alhamdulillah. Tapi boleh tak kita bersin? Hacum. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Itu bid'ah. Kan? Sebab dia melanggar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mana boleh? Ini selawat. Ke benda baik selawat? Ya, selawat benda baik. Tapi kalau kita buat satu benda bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu yang membawa kepada kesesatan. Memadailah kita dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Baik. Selain daripada itu, maksiat-maksiat lain. Kan? Maksiat-maksiat lain. Kita tak jaga pandangan, duk tengok orang. Ni nak pergi umrah ni. Nampak je pramugari tu, ambil gambar pramugari dulu. Kan nak pergi umrah, ambil gambar dengan pramugari. Pening kepala tu. Tak cerita kat orang lain, cerita kawan saya masa UIA, kami belum kahwin masa tu, tahun 91 lebih kurang lah. Masa tu 92 lebih kurang. Saya jadi presiden Persatuan Mahasiswa UIA. Kita buat program jadi duyuf, tetamu kerajaan Arab Saudi. Jadi naik kapal terbang. Masa tu apa masalah saya tak ingat. Naik kapal terbang apa? Royal Brunei. Kan? Daripada Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur pergi Singapura naik bas dulu. Daripada Singapura pergi Bandar Seri Begawan, naik Royal Brunei. Bandar Seri Begawan baru pergi ke Jeddah, naik Royal Brunei. Jadi Royal Brunei ni tuan-tuan, pramugari dia lebih kurang pramugari emas lah juga. Yang syoknya dia sebut Auda. Auda ni apa? Awang dan Dayang ke apa, gitulah kami yang pelajar-pelajar ni nak pergi umrah. Kawan-kawan dia kata, ambil gambar dengan pramugari, nak pergi umrah, ambil gambar dengan pramugari. Yang pramugari ni pula memang dilatih, kalau ambil gambar dengan dia mesti duduk rapat dengan kita. Tuan-tuan tak percaya, try kalau tak percaya, try kan. Kalau Tok Imam tengok, alamak kan, nanti cucu tengok apa ni, apa pramugari duk himpit tu imam. Rupa-rupa pramugari memang dilatih macam tu tuan-tuan. Dia tak ada lah kata nak jaga siqah. Pramugari ni nak jaga siqah, duk jauh sikit kan. Tak pramugari dia tak jaga siqah. Dia buang siqah tu. Dia duduk rapat dengan kita. Saya tengok, Allah, nak pergi umrah ni. Kawan aku nak pergi umrah, ambil gambar dengan pramugari. Maksiat. Jangan. Kita nak buat benda baik ni tuan-tuan, tinggallah maksiat tu. Kadang-kadang orang kita dia terlupa benda-benda yang macam ni. Ya. Satu lagi, kita jaga air semayang ni, kan? Jaga air semayang. Kan kalau tersentuh kan batal wudu. Ni siapa yang pegang pendapat kata batal wudu lah. Duduk dalam lift. Mari geng India dengan Indonesia ni dia terpa masuk. Nak jaga tangan macam mana tuan-tuan? Seluk poket ni. Kan, seluk poket ni, jaga wuduk ni, tak mau batal wuduk, seluk poket.
Sebab fatwa daripada muzakarah tabung haji kata, kalau tersentuh dekat Kaabah tu, yang tu dikira darurat. Tu tak apa, kira darurat. Tapi kalau tersentuh kulit dengan kulit dekat hotel, tu dia tak kira darurat. Masuk dalam poket. Tangan ni takut tersentuh. Satu hari terlupa nak masuk tangan dalam poket. Makcik India ni duk elok-elok, tiba-tiba dia pergi tunduk. Tak pasal-pasal dia pergi tunduk. Pasal apa tunduk tak tahu. Kena kat tangan kita. Batal lah sembahyang. Dah pakai muzakarah tabung haji. Kan? Batal lah sembahyang. Jadi ada orang kita tuan-tuan, dia duk ingat duduk rapat dengan perempuan itu sahaja maksiat. Tak. Maksiat ni bukan hanya lelaki perempuan sahaja. Maksiat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyakiti saudara seagama, itu pun maksiat. Tuan-tuan dah nampak dah, lift tu dah penuh. Tuan-tuan masuk, tolak, tumpahkan air, bawa air dan sebagainya. Itu menimbulkan kesusahan dan kemudaratan kepada orang lain. Air panas, kena dekat orang dan sebagainya. Ini semua boleh menyebabkan kita berdosa di sisi Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, semua benda-benda ni, syirik, bid'ah, maksiat dan sebagainya, perkara yang boleh menyebabkan kita dimurkai dan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Ta'ala dan menyebabkan kita ni menjadi manusia yang sesat. Na'udzubillah. Sidang hadirin mukminin, maka kesesatan ni ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara golongan yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi sebut berdasarkan riwayat daripada Shaddad bin Aus, qala Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata qala Nabi, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata telah bersabda Nabi Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la akhafu ala ummati illa al-a'immatul mudillin wa idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anhum ila yaumil qiyamah. Nabi kata apa? Nabi bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya aku tidak takut ke atas umatku kecuali para pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immatul mudillin. Nabi hak paling Nabi takut sekali, hak Nabi paling bimbang sekali ialah pemimpin yang menyesatkan. Siapa dia pemimpin yang menyesatkan ini? Maka para ulama menyenaraikan beberapa perkara. Yang sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-a'immatul mudillin. Siapa dia? Dia kata yang pertamanya ialah para pemimpin negara yang sesat dan para ulama yang menyesatkan. Ini dia. Iaitu manusia yang memimpin manusia, pemimpin yang memimpin manusia dengan menggunakan nama syariat, menggunakan nama agama, dan orang yang membawa manusia dengan kekuasaan, dan termasuk mereka ini adalah pemimpin negara yang rosak, yang sesat, dan para ulama yang menyesatkan, dan mereka mendakwa bahawa hukum itu begitu begini dan sebagainya, tetapi dengan cara yang salah. Maka itu ialah pemimpin yang menyesatkan. Jadi kita tuan-tuan, nombor satu, cek diri kita. Kita ni termasuk tak dalam golongan pemimpin yang menyesatkan orang? Kalau kita ni suka baca kitab, kita suka baca ayat Quran, kita suka baca hadis dengan tujuan untuk mengelirukan orang, maka ini bahaya yang sangat utama. Bahaya yang sangat utama. Kita jangan sekali-kali bila kita nak mempertahankan kesilapan kita, kita guna ayat Quran. Jangan. Kita nak mempertahankan kesilapan kita, kita guna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam usaha kita untuk mempertahankan pendapat kita, kita ambil pendapat-pendapat syadz, pendapat-pendapat ganjil. Jangan. Hendaklah kita sentiasa berusaha untuk mengambil pendapat yang pendapat muktabar, daripada mazhab yang muktabar, daripada kitab yang muktabar. Jangan duk suka sangat gali benda-benda yang pelik, yang ganjil dalam perbahasan para ulama untuk mengkagumkan orang, supaya orang kagum kepada kita. Kadang-kadang orang ni dia cari pendapat yang jarang orang dengar, tujuan dia supaya manusia kagum kepada dia. Itu jangan. Sebab ini boleh menyebabkan termasuk di kalangan
apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-a'immatul mudillin. Kemudian yang keduanya ialah yang disebut sebagai al-a'immatul mudillin, iaitu orang yang ada kuasa dan juga para ulama dan juga ahli ibadat sendiri, tapi mereka ni golongan yang menyesatkan. Tadi pendapat pertama kata pemimpin negara dan juga ulama. Pendapat yang kedua kata tak, dia kata ada tiga. Pemimpin negara, alim ulama, ahli ibadat. Walaupun dia bukan pemimpin negara, dia bukan alim ulama, tapi dia ahli ibadat. Tapi ahli ibadat yang menyesatkan. Maka ahli ibadat yang menyesatkan ini juga termasuk di kalangan orang yang sangat dikhawatiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan duk ingat, oh bila kita alim, maka kita ni takkan sesat. Mudah-mudahan kita tidak akan sesat. Tapi kebimbangan Nabi itu menunjukkan bahawa kemungkinan itu ada. Na'udzubillah. Sama dengan ahli ibadah. Kita jangan duk ingat bahawa bila kita ahli ibadat 100% kita selamat. Tidak. Kerana kalau kita ahli ibadat tapi kita tidak memperhatikan ibadat kita sesuai dan selari dengan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkemungkinan akan berlaku kesesatan itu. Maka sebab itu kita kena berhati-hati dengan apa yang dikhawatiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab dia kata apa? Umar Al-Khattab dia kata apa? Dia kata satu orang yang amanah tidak akan pernah khianat. Satu orang kalau dia betul-betul amanah, dia tak akan khianat. Akan tetapi dia kata, jikalau diberi amanah, orang yang tidak amanah akan terlihat sifat khianat dia. Kita nak tahu orang tu khianat ke tidak, try bagi amanah kat dia. Kalau bagi amanah kat dia, dia khianat, maka dia menzahirkan sifat khianat dia. Maka kita mengatakan bahawa hendaklah kita berhati-hati supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang khianat. Bila diberikan amanah, kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Yang keduanya yang Nabi bimbang ialah orang yang memulakan kebiasaan yang buruk. Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Nabi kata sesiapa yang mencontohkan kebiasaan yang buruk lalu diamalkan, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya tanpa kurang dosa itu sedikit pun. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau kita nak buat satu benda buruk, kena ingat satu benda. Benda buruk yang kita buat tadi, dosa tu kena kat kita satu. Satu lagi, benda buruk yang kita buat tadi, ada tak orang ikut? Kalau benda buruk yang kita buat tu ada orang ikut, itu satu lagi masalah. Dan masalah yang kedua ni lagi besar. Sebab dosa tadi bukan saja dapat kat kita, tapi dosa orang tu pun kita akan dapat tanpa kurang sikit pun dosa kawan tu. Cuba bayang kalau 10 orang. Cuba bayang kalau 50 orang. Maka sebab tu kalau kita nak buat satu-satu benda, pastikan benda yang kita buat tu benda yang confirm dapat pahala. Kalau benda tu ada kemungkinan dapat dosa, kena timbang banyak-banyak. Sebab kita bimbang, kalau benda dosa yang kita buat, tiba-tiba ada orang ikut, dan benda tu berdosa, maka dosa kita tanggung, dosa orang tadi pun kita akan dapat tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi sidang hadirin mukminin, maka hendaklah kita ini menjadi orang yang berjaga-jaga daripada disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sidang hadirin mukminin, apa yang kita pelajari pada malam ini ataupun daripada kata-kata Habib An-Najjar mengikut pendapat sebahagian mufassirun, itu menjadi satu pesanan yang baik kepada kita semua daripada surah Yasin ini, supaya kita menjadi satu orang yang menjauhi daripada melakukan perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.